السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصفيه من خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على نهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها إلى هالك. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa masjid yang hadir, seterusnya yang saya hormati lagi saya kasihi ayah-ayah serta ibu saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnia serta inayah pertolongannya dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan kita, iaitu salat fardu yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah ta'ala dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam yang barakah ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar sementara kita menantikan waktu Isyak sambil kita niat i'tikaf di masjid ini bagi mendengar serba sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ni berlangsung insya-Allah. Ibu dan ayah yang saya hormati, kita sambung kembali pengajian kitab kita Hadis 40 Matan Arba'in yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita masih lagi pada hadis yang ke-19 pada muka surat 235. Kita dah baca hadis ini dan insya-Allah kita akan sambung. Dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan. Kita sambung di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Sadaqa Rasulul Karim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau
tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa-apa yang kena pada engkau, tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu serta kesabaran, dan sesungguhnya kelapangan itu serta kesusahan, dan sesungguhnya serta susah itu ada senangnya. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan katanya hadis ini hasan sahih. Kata Nabi, dan ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau, tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa-apa yang kena pada engkau, tidaklah tersalah kena pada engkau. Ibu dan ayah yang saya hormati, hadis ini membicarakan berkenaan dengan takdir. Sesuatu ketetapan yang telah ditetapkan kepada seseorang manusia sejak azali, yakni sebelum lagi kelahiran dan kebangkitan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan takdir, yang telah ditetapkan kepada kita. Ajalnya, rezekinya, di mana tempat dia meninggal, pada waktu bila dia meninggal, apakah rezekinya yang telah ditetapkan padanya, dia nak jadi apa, itu semua telah ditakdirkan, telah ditentukan Allah kepada dia lagi sebelum kelahiran dia lagi. Inilah yang dimaksudkan dengan takdir. Kata Nabi, apa-apa yang kena pada engkau, kadang-kala ia tidak kena pada engkau. Maksudnya sesuatu yang kita menjangkakan mungkin kita akan kena. Tetapi jika Allah kata tak, dia tetap tak kena. Pusinglah macam mana sekalipun, jika Tuhan kata tak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh a'immatul kibar min ulama'il muhaddithin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh 6 ulama hadis yang cukup masyhur, dalam sebuah hadis yang tersangat sahihnya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Nasai dan juga Ibn Majah, meriwayatkan dalam satu hadis yang sama, iaitu doa selepas kita i'tidal, selepas kita sujud, selepas kita rukuk, dalam masa kita i'tidal. Masa kita rukuk, imam nak i'tidal tu, imam kata sami'allahu liman hamidah, maka kita baca Rabbana lakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi. Itu dalam riwayat Imam Muslim, dan itu sahih. Kita baca, ataupun kita baca Rabbana lakal hamd, sambunglah sikit, hamdan tayyiban mubarakan fi. Tayyibam tu pasal mim, pasal tanwin bertemu dengan mim, ada jadi idgham ma'al ghunnah. Ada hamdan tayyiban mubarakan fi, itu dalam riwayat Imam Muslim. Dalam satu riwayat yang tersangat sahihnya, doa yang didoa oleh baginda Nabi ketika Nabi bangkit daripada i'tidal. Ni panjang sikit, dia tak sama dengan yang lain. Yang kita selalu baca Rabbana lakal hamd, ataupun kita baca Rabbana lakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi. Ada lagi yang panjang, Rabbana lakal hamd mil'as samawat wa mil'al ard wa mil'a ma syi'ta min kulli syai'in ba'd ahlas thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd kulluna lakal 'abd Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tu paling panjang kali, tapi jaranglah kita baca hak ni. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan, kepada engkaulah kami puji. Mil as-samawat wa mil al-ard, penuhkanlah pujian kami di langit dan penuhkanlah pujian kami di bumi. Wa mil'a ma syi'ta min kulli syai'in ba'd, dan penuhkanlah pujian-pujian kami jika ada sekiranya ada lagi selepas ini, mohon penuhkan. Maksud kata penuhkan pujian kita, kalau ada lagi planet ke cakrawala apa ke, kita minta Allah penuhkan pujian kita di sana. Ahlas thana'i wal majd,
sebaik-baik mereka ialah orang yang memuji engkau. Kul ahaqqu ma qala al-'abd, sebenar-benar kata adalah kata yang diungkapkan oleh seorang hamba. Kulluna lakal 'abd, kami semua ini hamba kamu ya Allah. Saya nak ambil doa yang hujung sekali tu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat memberi dengan apa yang engkau halang. Wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang dapat nak menghalang dengan apa yang engkau nak beri. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan mendapat satu manfaat dalam harta melainkan engkau kurniakan manfaat itu. Nabi sebut Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tak ada siapa pun yang nak halang dengan apa yang kau nak bagi. Walaupun kita merancang untuk kita nak sekat seseorang, tetapi jika Allah kata sampai, dia tetap sampai. Walaupun kita merancang macam mana sekalipun, jika Allah kata sampai, dia tetap sampai. Walau kita pusinglah macam mana pun, takdirnya tetap sampai. Tak ada siapa pun yang boleh nak melawan iradah ataupun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tak ada siapa pun yang boleh nak halang di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasakan bahawa kita ni dihalang ataupun tak diberikan, tetapi jika Allah nak sampai, dia tetap sampai. Kita tengok para alim ulama. Kita tengok Buya Hamka. Dia dipenjarakan. Dan sepanjang di penjara, dia menyiapkan tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka. Dia dapat menyiapkan sebuah tafsir namanya Tafsir Al-Azhar. Saya ingat ada kot tempat kita kan, Tafsir Al-Azhar tu. Tafsir yang dikarang oleh Buya Hamka ketika mana dia dalam penjara. Tapi orang membaca dan orang masih lagi mengingati jasa besar Buya Hamka. Ramai ulama yang dipenjarakan. Antaranya Said Qutub rahimahullah juga dipenjarakan, tetapi sepanjang dia dalam penjara, dia dapat siapkan tafsir Qurtubi. Dan dalam banyak ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i juga pernah dipenjarakan. Imam Malik pernah dipukul. Imam Abu Hanifah pernah dipenjarakan. Imam Ahmad juga pernah dipenjarakan. Tetapi mereka disanjung, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana keilmuan mereka. Walaupun ulama-ulama ini mereka pernah melalui saat-saat yang sangat mendukacitakan, walaupun mereka melalui saat-saat getir, saat-saat susah, tetapi Allah tak pernah papakan mereka. Allah tak pernah jatuhkan mereka itu ke dalam kemiskinan. Tak pernah lagi lah kita buka sahabat kita baca kan. Kita buka sahabat kita baca ulama mati pasal kebulok. Tak ada. Tak ada lagi setakat ini. Belum ada. Kenapa? Allah cukupkan mereka. Walaupun buatlah lagu mana sekalipun, jika Allah kata sampai, dia tetap sampai. Halanglah macam mana sekalipun, dia tetap sampai juga. Maksud kata, tak boleh nak menyalahi dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak ada siapa pun yang boleh nak bagi, dan tak ada siapa pun boleh nak menghalang dengan apa yang Allah nak bagi. Yang tadi ni, jika ada orang nak bagi tapi kita halang, dia tetap akan sampai. Jika kita menghalang, Allah nak bagi, dia tetap akan sampai. Buatlah macam mana sekalipun, dia tetap akan sampai jika Allah berkehendak. Kadang kita merancang hari ni sekian-sekian tarikh, hari ni sekian-sekian waktu, tapi Allah tak izinkan. Itu tak luar daripada jangkaan kita lah, luar daripada kemampuan kita, kerana Allah tak izin. Merancanglah merancanglah macam mana sekalipun, plan A ke plan B ke, jika tak boleh juga, tak boleh nak laksanakan. Kali kan kita dah merancang tahun ni nak ke sini, tahun ni kita nak
nak mengerjakan umrah tahun ni, kita nak ni, tapi bila mana ada musim sekarang ini, kita pun tak tahu dan kita tak dapat nak menjangkakan. Dia terus mengejut, kan? Terus terjadi hal keadaan sekarang ini, kita pun tak dapat nak menjangkakan. Walaupun kita dah plan pada awal tahunnya nak buat dalam tahun 2020 ni, tetapi plan tu semua tak dapat kita laksanakan. Dah nampak? Rancanglah macam mana, tetapi bila ada halangan-halangan yang kita sendiri tak dapat nak elak, itu sebenarnya Allah belum lagi mengizinkan kita. Ada orang yang duit banyak tapi umrah tak pernah pergi pun, Mekah tak pernah pergi pun. Duit banyak tapi tak pernah pergi Mekah lagi. Bila kita tanya apa siapa tak pergi Mekah, belum bersedia. Siapa belum sedia pula, kan? Mungkin di sana ada halangan-halangan yang belum lagi Allah izinkan, sehinggalah satu masa Allah izinkan. Inilah yang dimaksudkan. Jadi bila berkenaan dengan soal takdir, sesuatu yang kita menjangkakan akan berlaku, jika Allah kata tak, dia takkan berlaku. Kita kata tak berlaku, tapi jika Allah kata berlaku, dia tetap berlaku. Kadang kita rasa kita kena, sihat tubuh badan, sihat walafiat, tak kena penyakit, pergi cek tengok tu dia semua kena. Jantungnya, paru-parunya, buah pinggangnya, darah tingginya, mula tengok sihat walafiat, mulanya lagu tu lah. Maksudnya apa yang kita jangkakan, yang kita merasakan sesuatu yang kita boleh nak jangka, tapi jika Allah kata sebaliknya, dia tetap akan berlaku sebaliknya. Itulah yang dimaksudkan dengan sesuatu takdir. Tidaklah datang kepada engkau, tidaklah ia kena pada engkau, tetapi apa-apa yang kena pada engkau, tidaklah tersalah kena pada engkau. Maksudnya jika betul benda itu berlaku, maknanya tak salah lah, benda itu sememangnya akan berlaku. Itu maksud kata tu yang kita kata rezeki tak salah alamat. Apa tu? Rezeki tak pernah tersalah alamatnya. Kadang kita tak perasan, kita tak menjangkakan, tetapi jika kita dapat, bermaksud kitalah orang yang bertuah, kitalah orang yang sememangnya terkena, yang telah ditakdirkan kepada kita. Itulah yang dimaksudkan. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu serta kesabaran. Ibu dan ayah yang saya hormati, Nabi sebut kemenangan itu datang dengan kesabaran. Kita sekarang ni masih lagi belum menang melawan virus, belum lagi. Tetapi Nabi sebut kemenangan itu akan sampai dengan kesabaran. Nabi dakwah lama. Daripada Nabi mula mendapat wahyu sehinggalah Nabi wafat. Dan semasa dalam peristiwa Nabi mula dapat wahyu, Nabi ceritakan Nabi dakwah di bumi Mekah selama 13 tahun sampailah umur Nabi 53. Kemudian Nabi pergi berhijrah. Selepas daripada Nabi berhijrah, berlaku siri-siri peperangan seperti perang Khandaq ataupun perang Ahzab, ataupun kita kata perang parit, perang yang digali parit di sekeliling kota Madinah. Selepas daripada itu, Abu Sufyan datang, kemudian dia menyerahkan kunci Kaabah, pintu Kaabah kepada baginda Nabi di Madinah. Dan berlaku pula peristiwa Fathul Makkah, iaitulah peristiwa pembukaan kota Makkah. Kemudian Nabi kata la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Makkah. Selama mereka bersabar bertahun-tahun sabarnya, pelbagai tomahan, makian, itu belum lagi termasuk seksaan yang dikenakan kepada umat Islam pada ketika itu. Tetapi dengan berkat kesabaran mereka, akhir sekali mereka memperolehi kemenangan. Islam sampai ke hari ini, Islam tersebar sehinggalah hari ini.
berkat daripada usaha baginda Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang terdahulu dalam menyebarkan dakwah Islamiah, dalam menyebarkan dakwah Islam. Keberkatan itu sehinggalah kita mengecapi Islam pada saat ini. Pada waktu itu pelbagai tentangan hebat yang dilalui oleh para sahabat. Sahabat mana yang tak pernah terseksa? Sahabat mana yang tak pernah diseksa oleh orang-orang Quraisy? Hatta baginda Nabi pun macam-macam berlaku kepada baginda semasa permulaan dakwah baginda di bumi Mekah. Sehinggalah Allah turunkan kemenangan itu kepada baginda. Berkat daripada kesabaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dakwah lagi lama. 950 tahun punyalah lama Nabi Nuh dia dakwah. 950 tahun. Dalam riwayat menceritakan bahawa dalam 950 tu hanya hampir 70 buah keluarga saja yang mengikut jejak Nabi Nuh alaihi salam. 70 buah keluarga saja yang mengikut jejak Nabi Nuh, yang lain semua tak nak. Nabi Ayub alaihi salam, Allah uji Nabi Ayub dengan satu penyakit yang cukup misteri. Nabi Ayub, bukan Cikgu Ayub, Nabi Ayub alaihi salam. Allah uji Nabi Ayub itu dengan satu penyakit misteri. Dan penyakit itu mula-mula isteri dia bersama dengan Nabi Ayub, anak-anak dia bersama dengan Nabi Ayub. Lama kelamaan penyakit itu makin lama makin merebak dan makin menjadi buruk, makin menjadi-jadi, sehingga kan anak-anak Nabi Ayub pun tinggalkan Nabi Ayub kerana tak tahan dengan penyakit Nabi Ayub. Setialah isteri Nabi Ayub bersama Nabi Ayub, sehingga kan lagi menjadi-jadi penyakit Nabi Ayub. Dan isteri yang setia itu pun terpaksa untuk meninggalkan Nabi Ayub. Berkat daripada kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, lalu Allah kurniakan kesembuhan, sembuh serta merta. Sembuh serta merta, dan Allah kurniakan kekayaan kepada Nabi Ayub alaihi salam berkat daripada kesabaran dia. Baliklah semula anak dan isterinya Nabi Ayub. Tapi nak cerita kata, itulah sabar. Ibu dan ayah yang saya hormati, sabar itu indah untuk diungkapkan, tetapi sukar perjalanannya untuk kita nak menjadi orang yang bersabar. Terlalu sukar. Memang senang kita nak sebut sabarlah. Nak praktik sabar tu, Masya Allah, cukup susah kan? Sabar ini memang mudah, tetapi orang yang bersabar dengan di atas dugaan cabaran yang dia tempuh, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan yang kita tak nampak. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sabar. Sebab tu dalam kita meminta sesuatu daripada Allah, hendaklah kita bersabar dengan permintaan kita. Lambat laun Allah tetap makbulkan permintaan kita. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan, mohonlah bantuan dengan sabar dan mendirikan salat. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi, kenapa Allah sebut sabar dan mendirikan salat? Bermaksud, jika kita nak minta sesuatu kepada Allah, jangan kita putih-putih beribadat kepada dia. Sabar dalam kita mentaati dia, sabar dalam kita beribadat kepada dia, Allah akan memberi nusrah, bantuan kepada kita. Pasti dimakbulkan permintaan kita. Kadang orang bila dah solat sekali, solat dua kali,
Tak, solat kemudian dia berdoa. Tak, saya ni duk solat tak pernah tinggal, tapi duk doa Allah tak pernah makbul pun doa kita. Ibu dan ayah yang saya hormati, ulama sebut kepada kita, bila kita berdoa, 3 jawapan Allah sahut doa kita. 3 jawapan Allah sahut doa kita. Yang pertama, bila kita berdoa kepada dia, Allah kata apa? Aku makbulkan bagi kamu. Maksud kata ada doa yang terus mustajab, Allah terima doa. Tak, bila kita berdoa, Allah sahut doa itu dengan menjawab, aku terima dan aku makbulkan doa kamu. Terus Allah terima doa. Itu sahut yang pertama, jawapan pertama. Jawapan yang kedua, bila kita berdoa, Allah kata apa? Nanti dulu, aku akan makbulkan kemudian. Tak, nanti dulu, aku akan makbulkan kemudian. Itu sahut ataupun jawapan tak Allah kepada jawapan kita, kepada doa kita. Tak, itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita berdoa kepada Allah, Allah kata apa? Allah bagi tahu dekat kita, bila kita berdoa kepada dia, belum lagi ataupun tak, aku akan beri yang lain. Itu yang ketiga. Tak, 3 jawapan Allah terima doa kita. Yang pertama, terus makbul. Yang kedua, belum, nanti. Yang ketiga, tak, aku bagi yang lain. Dah tentu pemberian yang Allah bagi yang lain itu adalah lebih baik apa yang kita minta. Kadang kita minta rumah, dapat banglo, mana nak tahu kan? Ibarat dalam lagu tu lah. Kita minta iswara, dapat Mercedes, mana nak tahu. Maksudnya kita minta, Allah akan bagi sesuatu yang lebih baik. Allah kata tak, aku bagi yang lain. Dan tak ada sahutan doa yang Allah jawab, ku tak makbulkan bagi kamu, melainkan beberapa perkara. Melainkan beberapa perkara yang menyebab Allah tolak doanya. Tetapi selagi mana kita taat beribadat kepada dia, bila kita berdoa tak putih-putih, Allah akan sahut dengan 3 jawapan tadi ni, bila mana kita berdoa kepada dia. Sebab tu dalam doa ni, jangan kita putih-putih, jangan kita berhenti terus. Kita kena sabar, minta dan terus minta. Itu bersabar tu. Berkat daripada kesabaran kita dalam memohon kepada Allah itu, akhirnya Allah akan makbulkan doa. Kemudian Nabi sebut lagi, dan sesungguhnya kelapangan itu serta kesusahan, dan sesungguhnya serta susah itu ada senangnya. Setiap kelapangan itu ada kesusahan. Ibu dan ayah yang saya hormati, sebelum kita duduk pada tahap kita sekarang ni, kita dah melalui pelbagai kesukaran. Kita dah melalui pelbagai jalan-jalan sukar untuk kita menjadi orang yang percaya. Kita tengok ahli-ahli korporat ataupun orang-orang kaya, CEO, orang-orang yang memang berjaya ni, sebelum mereka duduk di tempat sekarang ini, dulunya mereka lagu mana? Susah. Susah. Tapi disebabkan mereka dapat melalui kesusahan itu dengan kesabaran, akhirnya mereka berjaya. Tu apa nama? Yang buat Apple tu, Steve Jobs kan? Dia berapa kali dah gagal. Dia punya yang buat Apple, iPhone apa semua tu, dia berapa kali dia buat macam ni tak jadi, buat macam ni tak jadi, akhirnya dia menjadi orang yang terkenal. Ramai orang pakai Apple sekarang ni, orang pakai iPhone, iPad apa dan sebagainya. Itu juga. Dan orang-orang lain pun sama. Kesusahan mereka lalui, akhir sekali mereka dapat kesenangan itu, kelapangan itu. Sebab tu Nabi kata, setiap kelapangan itu bermula daripada kesusahan. Tak ada orang yang mula perjalanannya dengan senang. Semuanya bermula dengan kesusahan. Ibu dan ayah yang saya hormati, itulah yang dimaksudkan. Bukan senang kita nak mencapai pada tahap kita sekarang. Dah pelbagai cabaran, dugaan, rintangan yang kita lalui daripada mula sampailah kita capai pada saat ini. Dengan tu belum bagi masuk dengan ujian dan sebagainya.
Tak, nak mengaji ni pun Allahu Akbar. Tak, sebab tu benarlah kata Imam Asy-Syafi'i, lan tadalal ilma illa bisittah. Tidak akan sesekali memperolehi ilmu itu melainkan dengan 6. Salah satunya apa? Tuliz zaman, panjang masa. Memang mengaji ni mengambil masa yang cukup panjang. Tak, kata Syekh Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim, nak mencapai tahap alim tu, bila mana dia mengaji ilmu agama melebihi daripada 25 tahun. Kitab Syekh Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim. Nak mencapai tahap alim tu kena mengaji lebih 25 tahun baru kata alim. Tak sampai pada tahap 25 tu disebut dengan muta'allim, orang yang belajar. Tak, kan Nabi kata kun aliman wa muta'alliman wa muhibban wa mustami'an fala takuna khamisata fatahlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun orang yang belajar, ataupun orang yang dengar ilmu, ataupun orang yang cintakan ilmu. Kemudian Nabi kata jangan jadi orang yang kelima. Apa dia? Jadi alim pun tak mau, belajar pun tak mau, dengar ilmu pun tak mau, benci majlis ilmu. Itu orang yang kelima. Kemudian Nabi kata fatahlik, maka celakalah ia. Tak? Jadi kita nak jadi, sebelum nak jadi alim tu dia kena muta'alim dulu. Itulah jalan sebelum jadi alim. Mana ada orang terus jadi alim? Alim segera, tak ada. Dia mesti belajar dulu. Tak, belajar itulah dia melalui pelbagai kesukaran dan kesusahan. Saya cerita sikit Imam Bukhari dalam kitab Manahij Al-Muhaddithin yang dikarang oleh Al-Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Nuh Al-Qudah. Dia menyebut tentang perjalanan rihlatul ilmiah Al-Imam Bukhari. Dia menyebut tentang perjalanan Imam Bukhari dalam dia menuntut ilmu. Kita pernah sebut dulu, guru Imam Bukhari dalam dia mempelajari hadis seramai berapa orang? RM50 daripada sekarang. Guru Imam Bukhari dalam dia mempelajari hadis, bukan maksud kata guru hadis dia, tak termasuk tafsir, tak termasuk akidah, tak termasuk guru hadis dia. Guru hadisnya seramai 2050 orang. Guru hadis dia sahaja. Tak, 2050 orang guru hadis Imam Bukhari. Cuba ibu dan ayah bayangkan guru hadis seramai itu. Tak. Dan dia membahagikan kepada 4 tabaqat. 4 tabaqat maksudnya 4 peringkat rihlah ilmiah dah. Maksud kata dia membahagikan 4 peringkat tempat yang dia pergi mengaji. Tak. Maksud kata dalam 4 tu ada yang dia dapat hadis secara dia istima', secara dia dengar. Contohnya tok guru baca hadis dia dengar. Itu istima'. Ada yang dia mulazamah dengan tok guru. Mulazamah tok guru ni maksud kata dia duduk dengan tok guru tu dan belajar dan dia dapat hadis. Ada cara lagu tu? Tak. Kebanyakannya dia dapat ilmu hadis secara mulazamah. Dia duduk berguru dengan guru dia. Antara guru dia banyaklah Ishaq bin Rahoyah. Itu nama yang saya cukup suka. Tak. Antara nama guru Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli, antara guru Imam Bukhari dalam dia mempelajari hadis, antara guru besar dia. Tak. Saya nak cerita rihlah dia terbahagi pada 4. Dia pergi mengaji di Yaman, dia pergi mengaji di Syam, dia pergi mengaji di Mesir, dia pergi mengaji di Saudi. Tak, di tanah Arab. Tak. Imam Bukhari dia pergi. Imam Bukhari ni dia lahir di satu tempat namanya Bukhara. Namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nama penuh dia Muhammad bin Ismail, tapi dipanggil Bukhari itu sebab dia lahir di Bukhara. Bukhara ni dekat Uzbekistan. Dekat Uzbek, negara Uzbek. Daripada Uzbek tu dia pergi mengaji merata. Dekat Uzbek tu dah mengaji dah. Pergi ke Syam lagi, pergi ke ke Saudi, pergi ke Yaman, pergi ke Mesir, menuntut ilmu hadis punya pasal. Sehingga kan disebut dalam kisah perjalanan Imam Bukhari dalam dia menuntut ilmu, sehingga kan dia tidur depan rumah tok guru dia semata-mata nak dapatkan satu hadis Nabi.
Dia tidur depan, masuk kata. Kan? Dia dapat tahu ada seorang ulama, dia ada satu hadis daripadanya. Dia pergi. Bila pergi sampai malam. Jadi bila malam Tok Guru tengah duduk tidur, dia tunggu depan rumah Tok Guru ni tu sampai keesokan paginya Tok Guru keluar nak sembahyang subuh. Tak. Dia nak semata-mata nak dapatkan satu hadis Nabi SAW. Tu Al-Imam Bukhari. Tak. Itulah bila mana kita tengok kesusahan mereka dalam menuntut ilmu, barulah kita tahu dia akan mendapat kemanisannya kemudian. Dia dapat mengumpulkan sebuah kitab Jami'us Sahih. Dia dapat mengumpulkan sebuah kitab yang menghimpunkan hadis-hadis sahih yang kita guna sampai hari ini. Berkat daripada kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Begitu juga dengan kita. Itu dalam menuntut ilmu, sama juga dengan kehidupan. Sabar kita dalam menghadapi kehidupan, mudah-mudahan Allah akan berikan kesenangan pada kemudian hari. Itu sudah semestinya. Ini janji Allah. Buka surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Dalam penghujung ayat itu 2 kali Allah sebut inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang. Bila ayat Quran yang diulang 2 kali bermaksud apa? Takkid mutakkid. Takkidut takkid kalau dalam nahwu. Dia dah takkid lagi. Takkid ni apa? Bulan depan insya-Allah. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Belum lagi habis hadis ni, yang kita sambung lagi insya-Allah. Dan tersalah kena pada engkau, kita tanda situ. Ustaz Muhammad hari ni berapa ayat 7? Terima kasih pada ayah dan bonda saya yang sudi hadir. Dan terima kasih banyak-banyak, hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh ibu dan yang saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata, mohon maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya, Allah ampunkan ibu dan ayah saya yang hadir pada malam yang berkah ini. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu mai masjid, solat berjemaah, yang selalu datang mengaji, menuntut ilmu, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak ini semoga Allah permudahkan urusan di dunia dan juga di akhirat insya-Allah, hingga kita bertemu pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti insya-Allah. Sekian daripada saya, wallahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil tawassul. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.